InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan pada kita insya-Allah pada malam ini untuk sama-sama kita bertemu kembali dalam satu program kita. InsyaAllah mudah-mudahan program kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada malam ni kita akan sambung sedikit daripada perbincangan kita berkenaan dengan Al-Usrah Al-Mahdiyin dalam menghadapi arus akhir zaman, untuk berhadapan dengan serangan-serangan dan segala perkara-perkara yang boleh membinasakan orang-orang beriman, insya-Allah. Maka mari sama-sama pada malam ini kita memulakan program kita dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita membina satu perasaan bahawa sesungguhnya kita amat memerlukan barakah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah diberikan kesempatan pada malam ini. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, janganlah jadikan dosa kami, janganlah jadikan kelemahan kami, keaiban kami, kehinaan yang ada pada kami, ya Allah, janganlah jadikan segala mungkar yang ada pada kami, rawasib jahiliyah, karat-karat jahilah yang ada pada kami, ya Allah, janganlah jadikan segala keaiban kami, kehinaan kami sebagai penghalang kepada rahmat-Mu, ya Allah, barakah-Mu, ya Allah, hidayah, taufik-Mu, ya Allah, inayah-Mu, ya Allah, nusrah-Mu, ya Allah. Janganlah menjadi sebagai perkara yang menghalang ma'unah dan karamah-Mu. Ya Allah, jadikanlah majlis pada malam ini majlis yang menghidupkan hati-hati kami dan seterusnya memberikan kekuatan kepada kami untuk berjuang perjalan-Mu, ya Allah, fi sabilillah. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita insya-Allah sambung sikit apa yang telah kita bincangkan semalam berkenaan dengan Al-Usrah Al-Mahdiyin. Kita kata keluarga Al-Usrah. Usrah ni keluarga, keluarga yang mendapat hidayah Allah di akhir zaman, yang mana keluarga itu adalah satu
antara benteng, kita kata kota perlindung untuk kita sama-sama mendapatkan kita kata rahmatnya, barakahnya daripada Allah, untuk kita berhadapan dengan arus yang ada, dengan berhadapan dengan kita kata Al-Masih Dajjal, Al-Masih Dajjal yang insya-Allah tak lama lagi mungkin akan keluar, insya-Allah. Jadi kita akan berhadapan dengan Al-Masih Dajjal. Jadi pertama-tamanya mari sama-sama kita merasakan bahawa kita amat memerlukan kepada rahmat Allah. Dan macam mana kita mahu mendapatkan rahmat Allah itu, maka hendaklah kita bersama dengan arus kebangkitan. Arus kebangkitan. Jadi sebenarnya seluruh dunia sekarang ini sedang bangkit. Apakah tanda-tanda kebangkitan itu? Yang paling ketara sekali, tanda-tanda kebangkitan itu ialah kita melihat serangan musuh semakin kuat. Serangan-serangan musuh semakin hebat. Itu tanda kebangkitan. Maknanya kita dapati di sana sini mula diserang dari seluruh aspek, sampai peringkat kita punya akidah kita diserang, kita punya pemikiran kita diserang, fizikal kita, ekonomi kita, semuanya akan diserang. Dan kita telah melihat bagaimana kekacauan demi kekacauan berlaku di dalam negara kita, di dalam mana-mana negara pada hari ini dari sudut berbagai aspek lah. Antaranya aspek pemimpin-pemimpin yang berpecah. Kita dapati hari ini ramai pemimpin-pemimpin yang menggelarkan diri mereka sebagai pemimpin, tetapi rupa-rupanya mereka ni kita dah nampak bagaimana tembelang kita kata kekotoran yang ada pada mereka, kejahatan yang ada pada mereka. Salah satunya adalah keikhlasan mereka, di mana hari ini ramai di kalangan pemimpin kita hanya berfikir tentang bagaimana nak menang PRU. Nak menang PRU je dia fikir. Dia tak fikir macam mana nak berkhidmat dan nak melaksanakan amanah yang ada. Sebab itulah kita lihat hari ini pemimpin-pemimpin dia tak kisah. Kalau kita kata pemimpin kisah rakyat ni memang hampir-hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Kalau ada pun mungkin terlalu sedikit. Itu pun hanya sebilangan kecil daripada kehidupan mereka. Belum lagi kehidupan mereka itu menjadi orang yang betul-betul nak membantu orang lain ataupun rakyat. Susah sangat. Kemudian pada masa yang sama juga kita melihat fitnah-fitnah bertambah kuat. Kita kata di kalangan perpecahan di kalangan manusia ini bertambah kuat. Ini insya-Allah antara tanda-tanda bagaimana pada hari ini kita telah semakin hampir kepada kemenangan. Dan daripada satu pihak yang lain, ujian-ujiannya akan bertambah besar. Ujian-ujian yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ujian-ujian yang bakal kita nampak ialah bagaimana Dajjal ini dia akan ada kuasa, Allah izin, kuasa dan sihir. Yang mana kuasa dan sihir itu boleh sampai peringkat menguasai hujan. Dia boleh kuasai hujan. Dia boleh menurunkan hujan apa yang dia nak turun. Dia boleh tahan hujan. Ini antara apa yang kita lihat dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana Dajjal dia akan memperandakan kehidupan umat pada masa dia datang tu. Jadi kita lihat dia ada kontrol hujan. Jadi sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah tempat kering kontang, setengah tempat ada hujan dan sebagainya. Jadi kalau kita kata adakah ini merupakan perkara-perkara yang coincident, dia tidak ada satu perkara yang berlaku dengan coincident, kecuali dia ada apa? Dia ada planning dan perancangan. Yang paling besar sekali lah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan Allah, pada hari ini saya ingin menyatakan dengan penuh rendah hati bahawa kita akan berhadapan dengan ujian yang besar. Ujian itu sama ada dalam bentuk fizikal ataupun spiritual ataupun mental. Tiga-tiga aspek ni. Ataupun dia akan datang dalam bentuk kekacauan-kekacauan peperangan. Jadi ujian-ujian ni akan datang. Kenapa? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebut di dalam hadis-hadisnya. Kita dah pernah baca hadis ni lama dah. Dah banyak kali kita baca dengan hadis-hadis akhir zaman. Oleh itu, untuk kita bertahan, maka wajib kita mempertahankan diri kita nombor satu. Nombor satu, diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama, pelihara diri kamu dan kemudian ahli keluarga kamu. Jadi ahli keluarga pun kita kena pelihara. Kalau kita hanya fikir diri kita sendiri sahaja, maka kita juga akan berakhir. Diri kita tu akan berakhir nanti. Jadi sebab tu kita nak kena fikir juga keluarga kita. Nak kena fikir juga ahli kita. Ahli kita namanya sahabat-sahabat kita, saudara kita. Kena fikir sama-sama. Sebab tu kehidupan di akhir zaman ini, kehidupan yang digambarkan
berhadapan dengan fitnah yang besar ini, kita tak boleh berhadapan melainkan bersama-sama dengan jamaah. Jamaah ni mula dengan diri kita dan ahli keluarga kita, itu jamaah. Kemudian selepas itu dengan sahabat-sahabat kita yang satu kefahaman, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita telah pun pada malam semalam kita telah pun berbincang mengenai dengan perkara-perkara asas dan kebangkitan. Kebangkitan adalah kebangkitan dan arusnya ialah arus Islam. Jadi dua arus. Yang pertama arus Islam, yang kedua adalah arus Dajjal. Kamu akan dikepung, dikerumuni oleh bangsa-bangsa dunia sebagaimana kamu mengerumuni makanan. Ini yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan berhadapan dengan suasana itu, yang sedang berhadapan pun. Maka oleh itu kita hendaklah merasakan bagaimana pada hari ini bilangan orang yang Islam ini ramai. Yang paling ramai agamanya, yang paling banyak peningkatan agamanya adalah al-Islam. Tapi kamu akan dikerumuni. Bagaimana kamu mengerumuni makanan. Kamu akan dimakan. Kamu akan diratah. Kamu akan dicincang. Kamu akan dikunyah. Kamu akan ditelan. Hidup-hidup. Maka disitulah Nabi gambarkan kamu ibarat buih di dalam banjir. Arus. Arus. Jadi arusnya arus apa? Arus jahiliyah. Arus jahiliyah. Jadi sebab itulah pada hari ini kita dah bincang. Kita akan sambung perbincangan kita mengenai ad-darurah at-tamayus. Kalau kita benar-benar mahu menyelamatkan diri kita, keluarga kita dan juga saudara kita, masyarakat kita ini, maka hendaklah kita membina kekuatan yang disebut sebagai ad-darurah at-tamayus. Dan itu kita mesti ada satu perbezaan. Perbezaan yang wajib, perbezaan yang wajib, yang daruri, yang darurat lah kalau bahasa kita ni. Dan kita telah membincangkan bahawa kita kena membentuk arus. Arusnya arus Al-Quran dan arus Sunnah. Itu arus dia. Dan kita kena hidupkan Al-Quran di dalam kehidupan. Kita dah bincangkan 4 perkara yang penting di dalam Al-Quran yang digambarkan, perlu kita faham, iaitu ilah, Rabb, dan ibadah dan din, ad-din. Kita bincanglah semalam. Jadi pada hari ini kita akan sambung. Kita akan meneliti satu lagi perkara yang berlaku, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, yang mana pada masa berlakunya perkara-perkara berkenaan itu, maka kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang susah, dengan kekuatan musuh, kekuatan musuh, insya-Allah. Baik. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kita akan berhadapan dengan arus dan kita ibarat buih itu, ialah buih itu kita tidak ada kekuatan Al-Quran, tidak ada kekuatan Islam, tidak ada kekuatan ukhuwah, tidak ada kekuatan kasih sayang. Yang disebut kat sini kan, berlakulah perkara-perkara demikian kerana kita tidak memahami akan satu hakikat bahawa bukan sahaja kita nak selesaikan masalah-masalah yang ada, tetapi kita kena faham kita juga sedang diserang. Kita juga sedang berada di dalam arus jahiliyah. Nak sebut kat sini arus jahiliyah. Jadi pada hari ini kita nak tengok tentang ciri-ciri ataupun hakikat jahiliyah itu yang menjadi arus yang akan menghancurkan al-usrah al-mahdiyin, yang akan menghancurkan umat yang beriman, yang akan menghancurkan semua orang yang nak dekat dengan Allah, dia akan dihancurkan. Begitu. Jadi kita akan tengoklah sikit-sikit sebanyaknya, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan dalam hadis As-Sauban, hadis yang diriwayatkan oleh As-Sauban itu radhiyallahu an, iaitu berkenaan dengan umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa dunia, dan kemudian umat Islam akan dibuat dengan pelbagai perkara. Tidak ada sedikit pun kekuatan, ibarat buih tadi. Dan ia akan buih yang berada di dalam arus. Itu arus apa tu? Ini kita nak cuba tengok huraian-huraian daripada ulama-ulama haraki, ulama-ulama yang melaksanakan ataupun menjalankan kerja-kerja dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah, iaitu ulama-ulama yang muhaqqiqin, yang berjuang. Jadi arus yang dimaksudkan di situ ialah arus jahiliyah yang dibentuk oleh iblis. Yang dibentuk oleh iblis yang di belakang. Dan kemudian selepas itu diturunkan kepada mereka yang berada di hadapan. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan rahmat Allah, mereka ada pelbagai strategi.
pelbagai strategi yang ada. Contohnya saya nak bacakan sikit lah. Ini bukan, ini mukadimah, ini tak masuk tajuk lagi. Apa strategi yang mereka melakukannya? Yang pertama sekali, strateginya ialah mereka membina rangkaian rahsia. Munafikin, golongan munafikin. Kalau kita tengok orang yang mengkaji, dia sebut secret society. Ini strategi dia. Jadi musuh ni kita tak nampak. Musuh ni kita tak nampak. Kalau kita nampak musuh, kita boleh lari. Kita boleh sembunyikan diri kita. Kalau kita nampak musuh, kita nampak musuh, kita boleh lari, kita boleh sembunyikan diri kita, kita boleh pertahankan diri kita. Ini masalahnya, musuh yang disusun oleh iblis, dan juga kuncu-kuncunya itu, kita tak nampak dia musuh tu. Atau kita tak tahu siapa musuh. Kita nampak kawan, kita nampak orang yang dekat dengan kita, orang yang baik, tapi rupanya semua pakat-pakat musuh belaka. Musuh belaka. Mereka membina rangkaian rahsia, dipanggil Secret Society Network. Ini yang kita sebut Freemason, Illuminati sebagainya. Ini nombor satu. Ini antara strategi mereka. Arus ini dibentuk oleh strategi-strategi yang begini, yang dilakukan. Oleh itu kita hari ini perhatikan ramai yang tewas. Kalau kita tidak mengkajilah realiti yang ada pada hari ini, kita ingat semuanya baik belaka. Memang kita orang baik, memang orang Islam ni orang baik. Tetapi bila dia berdepan dengan musuh-musuh yang merancang secara tersembunyi tadi, maka kita kalah. Kita kalah. Kita ingat sekarang ni tak perang, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mereka tidak akan berhenti-henti. Mereka tidak akan berhenti-henti memusuhi, memerangi kamu. Itu Allah firman dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Tidak akan berhenti-henti memerangi kamu. Jadi kita ingat perang tu masa dulu sahaja. Kemudian yang kedua, strategi mereka ialah mereka menggunakan, mereka membina musuh-musuh dari kalangan orang Islam sendiri. Itu yang lagi payah. Yang pertama, dia ni bukan Islam, ataupun dia nampak macam Islam, tetapi bukan Islam. Tapi dia duduk di belakang. Kita tak nampak. Contohnya, mereka mendidik kita punya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh umara yang ada, tokoh-tokoh sains yang ada pada hari ini, sehingga melahirkan mereka yang mensyirikkan Allah, sama ada sedar ataupun tak sedar. Kemudian mereka membina musuh-musuh dari kalangan orang-orang Islam sendiri. Siapa dia? Itulah disebut a'imma mudillin, pemimpin yang menyesatkan, tokoh-tokoh yang menyesatkan dari kalangan ulama dan umara. Dan kemudian selepas itu, mereka membina negara-negara yang kuat, yang menyokong mereka. Dia bina rangkaian di kalangan orang-orang lain pula, yang mungkin bukan secret society, tetapi yang telah dipegang tangan mereka, kaki mereka diikat dengan perjanjian-perjanjian, mereka pegang. Jadi mereka membina kekuatan politik. Contohnya Israel. Israel kita tengok, negara Israel bukan musuh kita yang semata-mata, dia hanya merupakan kaki tangan saja kepada iblis. Kemudian selepas itu dia akan, setelah membina pengaruh-pengaruh jaringan kuat tadi, mereka menyerang secara komprehensif. Kita ingat mereka menyerang hanya sekadar bermaksiat je, buat maksiat, berzina lah, berjudi lah, itu kecil-kecil tu. Tetapi rupanya dia menyerang secara komprehensif. Menyerang secara komprehensif. Dia pecah belahkan negara umat Islam. Jadi yang menjadi masalah kita bila mereka pecah belahkan umat Islam. Ini semua diserang. Kalau dulu ulama-ulama berbeza pandangan, berbeza pendapat, berbeza ijtihad, tetapi perbezaan mereka masih lagi dalam rangka syarak. Hari ini berbeza dalam rangka mengkafirkan, dalam rangka membid'ahkan, dalam rangka menyesatkan. Kata ni menyesatkan, ni kafir, ni bid'ah dalalah ni finnar, masuk neraka ni dia boleh jadi kafir, boleh dibunuh, sampai mereka macam tu. Sampai mereka macam itu. Jadi maknanya kita lihat, bukan saja mereka membina secret society, mereka membina a'immah mudillin, mereka membina kekuatan-kekuatan diri mereka tadi, sebenarnya mereka menyerang pula Islam secara komprehensif. Dan kemudian dia menyerang Islam pula bukan hanya komprehensif secara menyeluruh, diserang pula Islam dalam bentuk sendi-sendi kekuatan Islam. Contohnya, sekurang-kurangnya ada 7 sendi kekuatan umat Islam, sekurang-kurangnya.
Yang pertama sekali adalah al-iman wal fikrah mu'minin. Ada hari ini beriman, orang yang beriman dengan kefahaman dia. Orang beriman dengan keyakinan dia, maka diserang. Maka ramai orang ada beriman, tetapi dia beriman, iman ni sekadar iman yang apa? Iman yang cakap-cakap saja. Dia boleh cakap, tak boleh buat. Sedangkan Allah benci orang yang boleh cakap tak boleh buat. Tapi tak boleh buat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kabra indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, lima taqulu, mengapa kamu bercakap apa yang kamu tidak berbuat. Terlalu amat besar kebencian Allah bagi mereka yang bercakap tapi tidak berbuat. Jadi kita lahirkan orang-orang yang ada iman, tapi iman ni sekadar dekat kepala dia je. Dia rasa-rasa je. Begitu. Tidak kuat, dia pecah. Ini sendi kekuatan. Kemudian kekuatan individu diserang. Kemudian keluarga diserang, masyarakat diserang, ukhuwah Islam diserang, gerakan Islam diserang. Dan akhirnya antara perkara yang diserang ialah aktiviti utama yang dilakukan oleh gerakan Islam, dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah, itu juga dihancurkan, diserang. Kita semua sendi kekuatan kita diserang semua. Ini tajuk strategi lah. Jadi sebenarnya ada banyak strategi yang dia orang buat lah. InsyaAllah kalau kita boleh berbincang dalam perkara yang kita kata lebih menyeluruh, kita boleh bincang. Tapi banyak strategi dia. Tapi sebenarnya strategi dia tu, dia tiru Rasulullah SAW. Macam Rasulullah membina kekuatan, dia macam dia menghancurkan, dia terbalik. Tapi jadi bagaimana kita nak buat? InsyaAllah kita ada strategi dah. Allah dah bagi dah tunjuk dah melalui Rasulullah SAW. InsyaAllah Rasulullah SAW dah tunjuk pada kita macam mana nak berhadapan dengan semua ni ada dah. Clear, jalan yang clear. InsyaAllah ada satu masa kita boleh bincang, tapi tidak di FB lah. Baik. Jadi arus apakah yang dibentuk pada hari ini yang kita akan kalah? Itu disebut sebagai arus jahiliyah. Jahiliyah ni kita kata perkataan bila sebut jahiliyah ni, kita kata bahawa ramai yang kata bahawa jahiliyah ini adalah merupakan sesuatu yang dah berakhir. Dah tak ada dah jahiliyah ni, orang Arab dulu kata. Masa zaman Nabi SAW dulu belum menjadi Rasul, itu jahiliyah. Sekarang dah tak ada jahiliyah dah. Ada orang cakap macam itu. Jadi ada orang kata bahawa jahiliyah ni zaman-zaman Arab sebelum Islam dulu. Padahal jahiliyah ini dia berlaku pada setiap masa, setiap masyarakat, setiap tempat. Dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi pada hari ini kita nak tengok apakah arus yang ada. Arus jahiliyah ni apa dia? Arus jahiliyah ni, yang kalau kita faham, mudah-mudahan kita akan menjadi sebagai senjata kita untuk menjauhkan diri atau mempertahankan diri kita dan keluarga kita daripada serangan arus jahiliyah yang dibuat oleh Al-Masih Dajjal dan tenteranya yang dipimpin oleh Iblis. Iblis laknatullah. Baik. Yang pertama sekali, hakikat jahiliyah ini ialah satu yang sangat dibenci oleh Islam. Salah satu yang diisytiharkan sebagai musuh ialah kejahilan. Dan sebenarnya kejahilan ini, jahiliyah ini adalah sumber malapetaka, sumber bencana. Jadi kalau di akhir zaman ini yang kita katakan serangan daripada tentera, al-harbun, peperangan yang berlaku di antara orang beriman, orang Islam dengan orang yang bukan Islam, yang menyerang, yang memusuhi Islam. Kita kata serangan berbentuk biological weapon, serangan berbentuk chemical weapon, serangan dalam bentuk kita katakan serangan ekonomi. Tak lama lagi kita akan berhadapan dengan serangan yang teruk ekonomi, serangan makanan dan sebagainya. Jadi sebenarnya segala serangan, segala malapetaka, ad-dukhan, bencana alam, segala malapetaka yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di atas muka bumi ini, yang ditimpakan kepada manusia termasuk orang beriman, sebenarnya bukanlah bencana. Tetapi sebenarnya bencana itu bermula daripada kejahilan, kebodohan kepada manusia yang tenggelam dalam lumpur itu. Lumpur kebodohan
Jadi jahiliyah inilah yang menyebabkan bencana itu menjadi malapetaka. Kita kata ujian kesusahan menjadi malapetaka bukan sebab ujian tersebut, bukan sebab kesusahan tersebut, bukan sebab kita kata tak ada makan, banjir, peperangan, nuklear bom, kita kata berlaku kesusahan. Bukan sebab itu. Sebenarnya malapetaka bukan itu. Itu adalah merupakan ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang digambarkan tidak akan terkena sebenarnya. Kesannya kepada orang beriman, tetapi yang kita kata sumber kepada malapetaka, bencana yang akan mendatang kepada semua orang yang ada di muka bumi ini di akhir zaman ialah dia bermula dengan kebodohan, kejahilan, jahiliyah yang digambar tadi. Dan inilah akan menyebabkan manusia itu selama mana hidup dalam keadaan jahiliyah, hidup dalam keadaan kejahilan, kebodohan itu, maka manusia itu akan menderita dan kesannya amat besar dalam kehidupan kita. Ini kita kena faham. Dan akhirnya dengan kejahilan manusia itu, jahiliah yang ada dalam arus itu, maka manusia itu akan menyimpang dari sudut akidahnya, dari sudut keyakinannya, dan akhirnya hidup dalam keadaan kesesatan. Di situlah mereka akan menjadi mangsa kepada Dajjal, tenteranya dan segala yang ada. Jadi sebab itulah kata jahiliyah yang sebenar itu, perkataan jahiliyah itu yang merupakan arus masyarakat pada hari ini, arus dunia pada hari ini, secara bahasanya kita kata kebodohan. Secara bahasanya kita katakan kebodohan yang merangkumi keseluruhan makna bodoh, iaitu penyelewengan dalam beribadah. Contohnya, penyelewengan dalam beribadah, kezaliman dan pembangkangan dalam kebenaran. Dan jahiliyah yang terbesar adalah menyembah kepada selain Allah. Itu jahiliyah paling besar. Jahiliyah yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dikatakan ciri yang paling dominan yang ada pada arus di dunia ini, yang akan membawa malapetaka, bencana kepada seluruh manusia. Jadi kita tengok sini bagaimana bencana alam ni datang. Banjir, tak lama lagi kita akan berhadapan dengan banjir. Kita akan berhadapan dengan bencana alam, taufan. Mungkin kita akan berhadapan dengan kebakaran. Mungkin kita akan berhadapan dengan ekonomi yang kita kata menyusahkan kita. Mungkin kesihatan. Mungkin ketenteraan yang akan memaksa orang beriman, dikepungnya, ditangkapnya, diseksanya, mungkin dibunuh orang beriman tadi. Sebenarnya semua kesusahan-kesusahan di akhir zaman ini bukanlah satu bencana, melainkan sekiranya dia datang bersama dengan kejahilan kita, bersama dengan jahiliyah yang ada pada kehidupan kita dan keluarga kita. Itu sebenarnya arus. Dan jahiliyah yang saya sebut tadi itu ialah jahiliyah dalam penyelewengan dalam ibadah. Ibadahnya tak buat, ibadahnya tak betul, tidak sahih. Dan kemudian kezaliman dalam kebenaran. Kita tak ikut kebenaran Allah, kita tidak ikut Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita yang paling besar sekali, arus jahiliyah yang akan menjadi malapetaka, jadi bencana kepada kita, ialah penyelewengan dalam akidah kita, itu menyembah selain Allah, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah, pada masa itulah kehidupan mereka yang berada dalam keadaan yang pelbagai di akhir zaman akan menjadi bencana kepada dia. Menjadi bencana kepada dia. Ini kita kena faham yang ini. Jadi jangan kita tengok saya kena duduk kat rumah yang tinggi supaya tak banjir. Saya kena duduk ke dalam tempat tanah yang rata supaya dia tidak runtuh. Saya kena duduk dalam keadaan yang tempat yang terlindung daripada taufan. Kita tengok bencana ni, bencana ni kita tengok arus yang ada ni, kejahatan, kerosakan, semua itu kita nampak sebagai bencana. Sebenarnya semua itu adalah ujian. Ada orang kena banjir, ada orang kena tanah runtuh. Ada orang dah pergi tempat tinggi, tanah runtuh pula. Ada orang tempat tinggi lampang, tanah kita kata taufan pula, monsun pula, ribut pula. Jadi bencana dia ada pelbagai-bagai bencana.
Dan kita akan berhadapan dengan pelbagai kesusahan. Memang ada. Tempat elok pula, ada peperangan pula. Macam kita di Malaysia. Di Malaysia ni, yang digambarkan kepada kita oleh pihak-pihak berkuasa, sekurang-kurang 1.3 juta. 1.3 juta, kurang lebih lah. Kan, kita kata pelancong-pelancong, quote and quote, pelancong-pelancong daripada China tak balik. Duduk kat sini. Dan digambarkan sebahagian besar daripada mereka adalah tentera. Dan kita mendengar juga ada tentera-tentera Amerika yang dah mula masuk ke dalam negara kita untuk melaksanakan dia punya projek. Tak tahulah projek apa, projek HARP ke, projek nak bencana alam ke, projek wallah alam, kita pun tak tahu. Jadi kalau kita sebut sini, arus yang ada pada hari ini, bencananya macam-macam bencana boleh datang kepada kita. Tetapi sebenarnya bencana yang ada, kesusahan yang ada, malapetaka yang ada itu, bagi orang beriman, dia tidak akan ada masalah. Sebab apa? Itu memang kehendak Allah. Qada dan qadar Allah. Bukanlah maknanya tak takut, bukan maknanya dia tak prepare, tak bersedia, bukan. Tetapi maknanya dia tidak melihat itu sebagai bencana, dia melihat itu sebagai qada dan qadar Allah. Tetapi yang menjadi bencana dan malapetaka yang menyebabkan orang akan dimakan, orang Islam akan dimakan, diratah, yang akan menyebabkan orang Islam ni menjadi rosak, ialah apabila arus jahiliyah yang paling besar, iaitu penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah. Dan kemudian penyelewengan dalam ibadah. Kerosakan dalam akhlak. Ini antara arus jahiliyah tadi. Sebab itulah merujuk para ulama kita, walaupun jahiliyah itu asalnya maksudnya kebodohan yang ada kepada bangsa Arab sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebenarnya jahiliyah itu adalah merupakan satu yang berjalan sampailah ke akhir zaman. Dia sentiasa ada sebagai bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, apa dia? Nabi kata ada 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan umat aku akan buat benda ni. 4 perkara ni. Inilah arus yang merosakkan, arus yang menghancurkan kita, arus yang akan menjadikan kita bersifat al-wahan, hubbud dunia wa karihatul maut. Cinta dunia, takut mati, benci mati. Padahal kematian itu adalah pintu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pintu untuk dapatkan balasan dan ganjaran Allah dengan redha-Nya, dengan syurganya. Tetapi orang beriman takut nak jumpa mati. Walaupun mati itu sakit. Macam orang nak bersunat, berkhatan. Orang anak-anak kita yang lelaki-lelaki tengok, saya pun sama-sama masa nak berkhatan tu punya bimbang lah. Nak berkhatan, nak sunat tu kan, bimbang. Macam mana ni nak kena potong. Semua kata nak kena potong. Semua pakat takut. Takut belaka. Kita kecil-kecil dulu kan. Takut belaka. Tapi nak kena hadap. Saya ingat lagi pengalaman saya ketika berkhatan masa tu. Pergi ke hospital, abah saya bawa ke hospital. Saya ingat lagi sampai sekarang. Pergi hospital, bukan dekat top modem yang canggih-canggih dah. Hospital biasa, ramai beratur macam itu kan. Tunggu giliran seorang-seorang masuk. Sekali masuk 3 orang. Dia ada 3 katil. Ada 3 doktor. Bila masuk duduk dulu atas katil, kemudian baring. Semua pakat baring. Semua muka pucat-pucat belaka. Saya pun duduk masa tu, kita buat-buat berani lah kan. Buat-buat berani. Padahal hati kita berdebar-debar nak berkhatan ni. Kan. Kemudian doktor kita duduk buat-buat, cakap-cakap ni. Orang sebelah dah mula. Tapi dia tutup tirai. Ada tirai. Tak nampak lah. Ada tirai. Kan. Jadi tiba-tiba menjerit dia. Sakit. Mak sakit. Macam itu jerit. Kita yang belum start apa pun ni. Menjerit, orang sebelah menjerit. Kita jadi panik. Panik, tapi mujurlah kan. Ustaz ajar, abah ajar kan. Banyak kan selawat la ilaha illallah, letakkan yakin pada Allah, jangan takut. Ini semua adalah sebahagian daripada perkara yang kita nak kena lalu kan. Saya pun tahan. Lepas tu dia pun angkat kain kita. Pakai kain lah, mana lagi seluar kan. Pakai kain, angkat kain kita ke muka tak tahan. Dia pun mula injek. Masa injek sakit lah juga sikit. Sakit juga kan. Masa injek tu. Lepas tu
Sakit aja. Sakit tapi tahan. Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Budak-budak kan. Tapi akhirnya berjalan. Dah habis, dah balut semua. Balik rumah jalan, pelan kangkang jalan. Daripada hospital. Dulu punya berkhatan. Tapi kena hadapi juga. Tak boleh nak tinggal, tak boleh nak lari, tak boleh. Dah kena buat. Gitu kan. Jadi begitulah kita dengan akhir zaman. Kita dengan arus yang ada. Kita dengan bencana alam. Kita kena lalui, kita kena berdepan. Kita kena menghadap. Bukan kita lari, kena menghadap. Katalah peperangan dunia berlaku di Laut Cina Selatan. Berlaku peperangan dunia di Laut Cina Selatan. Maka kita pun kata, susah, dah mula tengok letup sana, letup sini kan contohnya. Tiba-tiba ada arahan, jangan keluar rumah sebab ada radiation. Kita pun takut, makanan dah tak ada sebagainya. Contohlah. Takut kan. Tetapi sebenarnya itu semua bukanlah bencana. Bencana yang sebenar yang dikatakan arus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah jahiliyah yang berada dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam sahabat-sahabat kan, masyarakat yang ada. Itu yang bahayanya. Sebab tu Nabi gambarkan kepada kita ada 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan umat aku akan berdepan dengannya. Dalam hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada Abu Dzar, dia kata apa? Sesungguhnya pada diri kamu ada sifat-sifat jahiliyah. Jadi sahabat pun Nabi sebut ada juga macam itu. Dan inilah yang digambarkan sebagai jahiliyah. Jadi intinya perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Segala perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan Islam, segala perkara yang bertentangan itu adalah jahiliyah. Itu hakikat dia. Yang paling besar sekali ialah penyelewengan akidah. Akidah kita dengan Allah ni ada krisis. Allah suruh kita solat, kita malas solat. Allah kita suruh kita puasa, kita tak mahu puasa. Bagi alasan macam-macam. Kita kata saya ada gastrik lah, saya ada macam-macam. Jadi kita kata hari ini bagaimana itulah perkara yang digambarkan dan digambarkan dalam ulama-ulama yang lain. Kebodohan ini juga bermaksud sebagaimana yang dihuraikan oleh Muhammad Qutb rahimahullah daripada apa yang dihuraikan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Dia kata apa? Maksud jahil itu ialah orang yang tidak memiliki ilmu. Dia tak ada ilmu yang boleh menghidupkan imannya, menghidupkan akalnya, menghidupkan dirinya dengan hadis, dengan sunnah Nabi, dan ataupun dia tidak mengamalkan ilmu. Jadi arus, ada 4 arus besar jahiliyah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 4 tempat Allah gambarkan jahiliyah. Ini arus yang kita kena tengok. Arus. Jadi arus ini adalah arus yang menjadikan kita ni bersifat alwahan, bersifat hubbud dunia, cinta dunia, wa karihatul maut, dan benci pada kematian. Ini 4 perkara ni. Dalam Al-Quran, perkataan jahiliyah itu disebut oleh Allah sebanyak 4 kali. Dan masing-masing mempunyai konteks yang tertentu, iaitu yang pertama membawa maksud al-yaqin ataupun al-iman, at-tauhid, iaitu keyakinan. Yang kedua dalam bersifat sistem, perilaku, akhlak, kemudian sistem, hukum, dan akhir sekali ialah kehidupan, watak kita, kehidupan syakhsiah kita. Jadi kita akan tengok dengan satu-satu. Jadi sebab itulah jahiliyah ini, arus jahiliyah ini bukan maknanya orang tu tak pergi sekolah, bukan maknanya dia tak ambil pengajian Islam dalam dia punya pelajaran, bukanlah maknanya dia tak ambil agama Islam, bukanlah dia tak ambil, kita kata belajar tentang Islam, tetapi kan jahiliyah ini ialah kebodohan yang berlaku apabila ilmu yang ada itu tidak boleh diamalkan ataupun dia tidak ada ilmu langsung berkenaan dengan al-iman, berkenaan 4 perkara ni. 4 perkara kita tengok. Yang pertama sekali, jahiliyah itu di dalam ketuhanan. Jadi arus yang pertama ialah arus menentang tauhid. Menentang tauhid. Ini jahiliyah. Maknanya kita merasakan bahawa ada Tuhan lain yang sama dengan Allah. Ini jahiliyah. Ini syirik. Boleh tak kita mengagung-agungkan agama lain? Tak boleh.
Tak boleh. Kenapa? Sebab Allah gambarkan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai agama dia, sebagai panduan hidup dia, maka Allah sekali-kali tidak akan terima, dan di akhirat dan di dunia dia akan berhadapan dengan kerugian. Jadi jahiliah yang pertama sekali ialah kebodohan manusia. Ini arus kebodohan manusia terhadap konsep ketuhanan yang benar, terhadap konsep mentauhidkan Allah. Ini nombor satu. Jadi rupa-rupanya arus yang ada di hadapan kita ini ialah arus di mana manusia mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Sama ada dia mensyirikkan Allah secara tersurat ataupun secara tersirat. Yang nampak ataupun yang cara tak nampak. Yang kasar ataupun yang halus. Jadi jahiliyah yang dimaksudkan arus dalam hadis Nabi yang menggambarkan bahawa orang Islam ibarat buih yang dihanyutkan oleh arus banjir ataupun arus air yang laju tadi. Arus itu yang pertama adalah arus mensyirikkan Allah. Arus yang mensyirikkan Allah yang berada dalam masyarakat kita pada hari ini. Kenapa kamu berpuasa? Kenapa kamu berpuasa? Saya berpuasa supaya badan saya sihat. Supaya badan saya sihat. Puasa kerana nak sihat. Sebab nak sihat, syirik kepada Allah. Boleh tak puasa kerana nak sihat? Kerana sihat puasa? Tak boleh. Tak dapat pahala apa. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah diperintahkan kepada kamu melainkan supaya kamu beramal, beribadah dalam keadaan kamu memurnikan ibadah itu, dalam keadaan kamu mengikhlaskan, mentauhidkan Allah. Habis Nabi kata, "Summu tasihu." Nabi kata, kamu puasalah, nescaya kamu sihat. Betul, puasa tu jadi sihat. Tapi tak boleh puasa kerana nak sihat. Tak boleh. Puasa kerana Allah. Sihat itu pemberian Allah. Bukan puasa kerana nak sihat. Bukan. Dia tak jadi ibadah. Ini arus syirik. Kenapa belajar? Kenapa belajar ke dalam universiti? Kenapa belajar sungguh-sungguh? Supaya saya dapat kerja. Supaya saya dapat kerja. Supaya dapat jadi engineer. Kerana tu saya belajar. Kalau saya belajar kerana Allah, kan, barulah mentauhidkan Allah. Ini belajar pun kerana, kan, nak dapat kerja. Ini semua adalah merupakan arus syirik. Ini contohlah, banyak lagi. Jadi sebab tu kita sebut, sahaja aku solat, sahaja aku sembahyang, maghrib, isyak contohnya, 3 rakaat, 4 rakaat, tunai kerana Allah. Jadi walaupun bila kita solat, kita akan sihat. Walaupun kita solat, kita akan dapat satu bentuk exercise. Tapi kita tak cakap kerana nak exercise. Tak cakap. Kerana nak sihat. Tak cakap. Tak niat pun. Tapi boleh minta tak doa? Boleh. Ya Allah, sihatkan aku, ya Allah. Sihatkan aku. Minta ke Allah? Boleh minta. Kita puasa, kita minta sihat. Boleh tak? Kita berpuasa, minta sihat. Boleh tak? Minta ke Allah? Boleh. Tapi kerana puasa tu, kerana nak sihat, tak boleh. Kenapa kamu baca surah Waqiah tiap-tiap malam? Nabi kata, siapa yang baca surah Waqiah tiap-tiap malam, maka dia apa? Maka dia tidak akan ada kefakiran, tidak akan disentuh oleh kefakiran. Kita baca surah Waqiah kerana tak nak fakir, syirik. Kita baca surah Waqiah kerana Allah, nak dekat Allah, ikhlas kerana Allah. Tapi Allah tak bagi fakir, itu kita doa, ya Allah, janganlah aku diberikan kefakiran. Minta ke Allah, boleh tak? Minta tak apa. Boleh minta, tak ada masalah. Tapi jangan kerana tu. Tiba-tiba kita dah baca surah Waqiah, baca surah Waqiah, baca surah Waqiah, tiap malam baca. Tiba-tiba kita masih lagi miskin, fakir. Maka kita akan kata, tak guna dah baca surah Waqiah. Kenapa? Dia baca surah Waqiah kerana tak nak fakir. Bukan kerana Allah. Maka Allah beri tak kat dia? Allah tak bagilah. Kenapa Allah tak bagi? Kerana dia minta pada dunia. Dia bukan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa sembahyang duha? Tiap-tiap hari saya nampak awak ni rajin sembahyang duha. Yelah, sembahyang duha ni kan pembuka rezeki sebenarnya. Saya sembahyang supaya saya kaya. Sembahyang kerana nak kaya. Tak boleh. Sembahyang kerana Allah. Kita minta, ya Allah kayakan aku, minta pada Allah, tak apa. Tapi jangan kerana nak kaya. Ini adalah arus syirik. Sampai kita rasa, tak apalah macam itu. Kita buat sesuatu kerana sebab tu bila orang buat sesuatu kerana makhluk, dia akan mula mengungkit. Ya Allah, aku dah semayang banyak. Ya Allah, aku dah baca surah Waqiah. Ya Allah, aku dah surah duha dah. Ya Allah, aku dah buat A, B, C, D. Aku dah buat semua. Kenapalah aku miskin, ya Allah? Kenapa aku miskin? Dia baca, dia ibadah bukan kerana Allah, kerana nak kaya, kerana nak sihat, kerana yang lain. Maka dia menjadi syirik tanpa kita sedar. Adakah Allah takkan bagi apa yang kita minta? Allah bagi, tapi bukannya kerana tu. Nampak ni arus jahiliyah, kebodohan dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebodohan dalam konsep ketuhanan. Kita ingat dah okey dah. Sebab tu Allah gambarkan, tidaklah aku perintahkan kepada kamu melainkan kamu melaksanakan ibadah berubudiyah mukhlisin lahuddin. Kamu dengan ikhlas, dengan murni, dengan bersih di dalam agama itu. Jadi Allah perintah macam gitu. Tapi oleh kerana arus hari ni, berbagai arus, saya buat ini kerana manusia. Kalau kita dah buat baik kat orang kan, tiba-tiba orang tu tak cakap terima kasih kat kita. Aku dah bagi, dah tolong, dah buat macam-macam, terima kasih pun tidak. Adakah kita minta balasan terima kasih daripada manusia? Sedangkan kita minta balasan hanya daripada Allah. Kita buat sesuatu, ya Allah, aku serahkan ibadah aku ni kepada Engkau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sembahyang aku, penumpuan hidup aku, seluruh hidup aku dan kematian yang aku akan datang ini, ya Allah, seluruhnya kerana Engkau, ya Allah. Kita tak minta balasan, ya Allah, kerana supaya orang panggil aku orang hebat, supaya aku dapat duit, supaya aku dapat. Tak ada. Jadi, tetapi oleh kerana arus syirik, arus mensyirikkan Allah di dalam ubudiyah tadi itu, telah menjadikan kita ni ditimpa bencana demi bencana. Kita harap manusia, kita berharap pada. Sebab tu timbul orang cakap, aku dah buat begini, aku dah buat begitu, engkau ni tak kenang budi, tak kenang jasa. Bukan kita tak kenang budi dan kenang jasa, kenang budi kita kena buat. Tetapi nak sebut sini, jangan minta daripada makhluk. Jadi ini adalah sebahagian daripada arus jahiliyah. Jahiliyah di dalam ketuhanan, di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apa Allah gambarkan kepada Bani Israel. Tengok apa Allah gambarkan, subhanallah. Ingat ni surah Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnam lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami telah seberangkan, kami telah bawa Bani Israel menyeberangi laut. Laut apa ni? Laut Merah, yang tempat Fir'aun tenggelam tu. Allah gambarkan, dah bawa dah Bani Israel keluar daripada penguasaan kejahatan Fir'aun. Fir'aun jatuh tenggelam dalam Laut Merah. Maka sampailah mereka kepada satu kaum, sampai kepada satu kumpulan manusia. Nampak ni Bani Israel dengan Nabi Rasul Musa alaihissalam. Maka sampai-sampai tengok orang tu menyembah berhala. Maka apa yang dikata oleh Bani Israel? Qalu ya Musa. Mereka berkata, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum ilah. Wahai Musa, buatkan kepada kami satu Tuhan sebagaimana Tuhan yang ada pada mereka ni, berhala-berhala, supaya kami boleh sembah Tuhan tu. Nampak? Bani Israel ni, Nabi Musa AS dah bawa mereka mentauhidkan Allah.
la ilaha illallah. Sama je macam kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama. Tetapi tiba-tiba bila berjalan, jumpa orang menyembah berhala, Bani Israel minta kat Musa, ya Musa, buatlah kepada kami satu Tuhan berhala. Sebagaimana mereka sebut ni ada Tuhan belaka. Nampak ada Tuhan tadi. Maka apa kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Kamu ni adalah kaum yang bodoh. Nabi Musa kata, kamu ni kaum yang bodoh, tajhalun, jahiliyah ni. Jahiliyah ni kamu ni. Padahal Allah dah selamatkan mereka daripada Firaun. Padahal Allah SWT yang maha berkuasa menunjukkan kehebatannya sebagai Tuhan yang esa. Al-Wahid Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad. Tiba-tiba dia minta berhala daripada Musa. Ini bodoh. Allah gunakan perkataan tajhalun, jahil. Kamu ni jahil. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah menggunakan perkataan jahil. Jahil ni, bodoh ni, pada mereka yang mengambil asnam, berhala-berhala selain Allah di atas muka bumi ni. Hari ini kita hormat bos sampai takut. Kita takut diberhentikan kerja. Hormat bos kita sampai buat maksiat. Sembahyang pun tak, sembahyang tak. Kenapa? Bos tak kasih sembahyang. Kita hormat customer kita, klien kita, pelanggan kita. Customer always right, kata kita. Pelanggan semua betul. Walaupun pelanggan tak betul, membawa kepada kekufuran, kita tetap menghormati pelanggan. Tak apalah, kita hadiahkan dia. Kita buat macam-macam yang maksiat. Walaupun itu benda yang maksiat, kita buat kerana pelanggan always right. Customer always right. Nampak? Ini semua arus syirik. Ada pula satu lagi. Malaysia boleh. Kita boleh. Saya boleh. Tanpa ada daripadanya itu, insya-Allah, dengan izin Allah. Saya boleh, Malaysia boleh. Itu arus syirik. Arus syirik tu. Saya boleh. Kita lupa boleh kita tu, insya-Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Ini semua arus. Ini semua arus jahiliyah. Jahiliyah dalam ketuhanan. Ini semua arus. Sampai doktor-doktor kita pula, bila nak merawat, nak mengubat, dia cakap dengan pesakit-pesakitnya. Dia kata apa? Yang ini makan pakcik, ubat ni makan pakcik. Kalau tak makan tak sembuh. Kena makan, baru sembuh. Ubat yang menyembuhkan. Ini arus syirik. Inilah arus yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita menjadi buih yang boleh dipecahkan oleh tak payah berlanggar batu pun dah boleh pecah. Macam samalah dengan Bani Israel tadi. Padahal dia dah nampak dah. Kita kata Fir'aun tenggelam. Allah tenggelamkan Fir'aun. Sebelum Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah tu, laut tu dibelah dua, dengan tongkat Nabi Musa AS, laut terbelah. Wah, subhanallah. La ilaha illallah. Mari kita seberang laut ini dengan kita memuji Allah. Subhanallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua pakat zikir mereka. La ilaha illallah. Menyeberangi Laut Merah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi nyawa, tidak ada yang memberi kesihatan, tidak ada yang memberi kekuatan, tidak ada yang memberi kita bersandar. Illallah, melainkan Allah. Semua pergi. Tiba tempat yang ada kaum menyembah berhala, tiba-tiba diminta kepada Musa AS. Ya Musa, buatkanlah kami berhala macam tu, yang diorang sembah tu, yang diorang sembah. Ni kamu bodoh, kata Nabi Musa AS. Allah firman dalam Quran. Ini jahiliyah. Jadi arus yang ada pada hari ini kita tak perasan. Oh, rupanya ni syirik. Rupanya syirik ni. Rupanya kita ni telah memperduakan Allah. Mengiktiraf ada kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah. Mengiktiraf satu yang memberi rezeki kepada kita selain Allah. Ini arus syirik ni. Ini arus. Inilah arus yang akan menghancurkan umat kita. Yang akan menghancurkan keluarga kita. Iaitu jahil di dalam ketuhanan. Ini maksud jahiliyah. Bodoh.
Di dalam ketuhanan, dalam keyakinan. Kita tak faham apa itu ilah. Tak faham apa itu Rabb, macam yang kita sebut semalam. Tak faham. Kita yakin dengan sistem. Kita kata saya nak berniaga. Macam mana nak berniaga? Yang pertama sekali, berniaga ni kita kena ada modal. Itu nombor satu. Betul? Yang pertama, berniaga kena ada modal. Macam mana nak dapat modal? Saya ni bukan ada harta apa. Kita pergi bank, pinjam kat bank. Kenapa? Sebab sistem kita ni capital debt. Kan? Modal yang berasaskan hutang. Capital debt. Ini ekonomi kita pada hari ni, capital debt. Kena berhutang baru boleh berniaga. Kalau berhutang tu qardul hasan, berhutang tanpa riba, tanpa interest, tak apa. Ini berhutang dengan riba. Dan Allah dah isytiharkan perang pada riba. Sebab itulah hari ni kita kaya tak? Kaya. Orang berniaga kaya, banyak hartanya, tanahnya, rumahnya, keretanya, tetapi tidak ada barakah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Kerana semua dia ada riba. Allah dah isytiharkan riba. Sebab itulah selagi kita berusaha yang berasaskan kepada riba, selagi itulah kita tidak boleh mengalahkan sistem jahiliah. Tak boleh. Tak boleh nak mengalahkan sistem jahiliah. Sebab itulah mereka rancang, iblis rancang supaya umat Islam ni mengambil riba. Kenapa supaya mengambil riba? Supaya kita tak boleh menang lawan dia. Tak akan menang. Tak akan menang. Kenapa? Kita mengambil asbab yang menyebabkan asbab yang Allah dah isytiharkan perang. Allah isytihar perang kepada mereka yang telah melaksanakan riba. Maka kita menjadikan riba sebagai asas kita. Beli rumah dengan riba, beli kereta dengan riba, kahwin dengan riba, semua dengan riba. Akhirnya kita nak lawan jahiliah, takkan lawan. Inilah arus yang ada pada hari ini. Dan kita ni buih. Kenapa buih? Baru nak keluar daripada sistem sikit je, saya nak kena hijrah lah. Tapi macam mana nak hijrah? Ustaz, saya ni rumah saya berhutang lagi ni, tak lepas ni. Tak boleh nak hijrah. Memang tak boleh hijrah selagi kita terikat dengan riba. Tak boleh hijrah. Habis nak buat macam mana? Kena ikut solusi yang kita cadangkan dalam Ansar. Jadi nombor satu, kerana kita telah mengikut arus yang mensyirikkan Allah. Arus yang mensyirikkan Allah ini adalah merupakan arus yang paling besar sekali, yang menyebabkan orang Islam menjadi munafik dan orang Islam menjadi musuh Allah tanpa sedar. Tanpa sedar. Ada seorang mencerita kepada saya, ada dua orang ni profesor, dua-dua dia pensyarah universiti. Dia beli rumah besar, rumah banglo hebat, macam istana jugalah, besar. Maklumlah dua-dua ni orang besar lah, orang profesional. Beli, tapi tiap-tiap hari bergaduh dengan isteri dia. Bergaduh. Akhirnya dia perasan, sejak dipindah rumah ni bergaduh aja. Panas. Ni bukan ada jin setan, bukan 5G ke, bukan. Ni memang bergaduh. Jadi tengok-tengok, akhirnya dia tukar rumah, buang rumah, beli rumah lain dengan cash. Dia beli rumah kecil sikit lah. Dia ada duit, orang ada duit, beli cash, beli tak ada hutang-hutang ni. Maknanya rumah tu memang rumah tu, Allah izin, dalam rumah tu tak ada bergaduh, tak ada apa, sejuk aja, bahagia, aman, damai. Kenapa? Tidak ada riba, tidak ada sebab riba. Ini kita susah nak buat ni. Kenapa susah nak buat? Sebab kita dah duduk di dalam arus. Kita duduk dalam arus yang menentang Allah, arus yang berperang dengan Allah, arus riba. Dan kita tak rasa kita berperang dengan Allah. Kita ingat kita nak perang dengan Dajjal, tapi rupanya kita berperang dengan Allah. Kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sedar. Sembayang kita ada syirik, puasa kita ada syirik, baca Quran kita ada syirik. Kita tidak mendekati kita diri dengan Allah Taala. Ini satu perkara, ini arus yang ada. Kalau saya sebut ni macam susahnya. Inilah kita duduk di akhir zaman. Dalam suratul Baqarah ayat 67 Allah kata apa? Allah firman, wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu
atattakhizuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini lagi sekali Allah menggunakan perkataan jahilin, jahiliah. Apa dia? Dan ingatlah ketika mana Musa alaihissalam berkata pada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya kamu menyembelih, antazbahu baqarah, kamu menyembelih lembu. Lembu betina, baqarah ni lembu betina. Qalu, maka mereka berkata, atattakhizuna huzwa, kamu nak main-mainkan kami ke ya Musa? Ini Allah perintah. Allah perintah. Bani Israel kata apa? Kau nak main-main ke nak cari lembu betina, nak sembelih, pasal apa pula? Macam itu kan. Padahal nak buat yang itu, tapi kenapa minta sembelih lembu? Allah perintah. Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah, daripada kamu ni orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, jahiliyah. Jadi Allah perintah tinggalkan riba, tiba-tiba kata tak boleh lah ustaz. Kalau tak ada riba ni macam mana nak berniaga ustaz? Tak boleh lah ustaz nak tinggalkan riba. Kalau tak riba macam mana saya nak hidup ustaz? Tak boleh. Kita kata tak boleh. Kenapa? Kita duduk dalam arus arus riba yang ada pada hari ni. Tak boleh nak tinggalkan, tak boleh nak tinggal, tak fikir. Kita tak sanggup nak hidup susah, tapi dalam barakah Allah. Tak sanggup nak hidup susah, tapi dalam rahmat Allah tak sanggup. Kenapa? Mensyirikkan Allah. Harus mensyirikkan Allah. Seolah riba itulah, ekonomi debt capital itulah yang memberi rezeki pada kita, yang memberi makan pada kita. Seolah-olahnya macam gitu. Padahal bukan. Allah yang bagi. Tapi oleh kerana syirik dah tebal sangat, kita tak boleh lah nak ambil sistem Islam. Tak boleh dah nak bentuk sistem Islam. Tak boleh dah. Kita dah terlalu jauh. Tak boleh. Jadi macam Bani Israel. Maka kata Nabi Musa, a'udzubillah, aku berlindung daripada Allah, an akuna minal jahilin, daripada kamu ni yang jahilin, yang jahil, yang bodoh dengan Tuhan kamu. Allah perintah tu, maknanya Allah Maha mengetahui. Allah Tuhan kita. Tiba-tiba kita kata tak maulah nak ambil riba lah, tak maulah nak buat A, B, C yang merupakan apa yang Allah larang. Allah larang, kita ikut sahaja. Maka inilah masalah mensyirikkan Allah yang merupakan arus yang menjadi dasar, yang menjadi dasar kepada arus jahiliyah yang ada pada hari ini. Ini mensyirikkan Allah. Ini arus yang mendasar, yang menjadi asas kepada kerosakan yang lain. Yang doa kita tak diterima Allah, yang makanan kita tak jadi halal, yang minuman kita tak jadi baik, kehidupan kita tak ada rahmat, barakah tak ada, bergaduh sana sini, keras hati kita, kosong hati kita, sakit hati-hati kita. Ini kerana syirik yang ada dalam kehidupan kita. Ini arus yang ada. Ini sebut arus jahiliyah tadi. Arus yang sedang melanda kita hari ini. Kita disapu oleh arus itu. Sehingga akhirnya kita berada dalam keadaan kesusahan. Bila datang dukhan, bila datang bencana alam, bila datang ekonomi, bila datang masalah makanan, semua itu kita nampak masalahnya. Itulah makanannya masalah. Semua kita nampak dunia itu masalah. Sedangkan kita tak nampak masalah utama, malah petaka pertama, bencana yang pertama ialah kita mensyirikkan Allah. Wa iyazbillah min zalik. Wa iyazbillah min zalik. Dan hari ini dah ada dah apa dia? Pinjaman tanpa interest. Dah ada dah. Tapi asasnya interest. Masih lagi interest. Apa interestnya? Dia menggunakan digital currency. Menggunakan digital currency. Kami boleh bagi kamu hutang. Kamu ada berapa hutang sekarang? Saya ada 100,000 tuan. Tapi saya nak berniaga macam inilah. Saya bagi kamu loan tanpa interest. Saya bayarkan kamu 100,000 tu. Kan kamu bekerja besok, kamu bayarlah balik 100,000 kat kami. Kemudian saya akan tambah lagi 100,000. Free je bagi 100,000. Kemudian tak ada interest. Tak ada interest. Oh ya ke tuan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa syaratnya? Syaratnya duduk dalam sistem kami, Central Bank Digital Currency. Duduk dalam digital currency. Ikut apa yang kita nak.
Kita pun oh bolehlah bayar hutang. Boleh bayar hutang. Dia number saja. Dia bagi kita nombor aja. Kita pun kata dah percaya, oh baguslah, kita pun ambil. Malaysia ni dah hutang trilion. Hutang di Malaysia trilion. Maka bila World Bank, International IMF, International Monetary Fund menawarkan kepada kita, okey, kamu hutang 1 trilion ke Malaysia? Okey, kami bayar semua hutang kamu. Kami bayar semua hutang kamu. 1 trilion, 1 berapa trilion, 1.5 trilion, kami bayar 1.5 trilion. Bayar, maknanya kosongkan, zero hutang. Kemudian selepas itu, buat apa? Selepas itu, kan, kami bagi lagi 1 trilion supaya kamu boleh berjalankan ekonomi kamu. Tapi syaratnya, duduk di bawah kepimpinan kami. Ekonomi kami, digital currency yang kami kontrol. Itulah bunga yang lebih teruk daripada interest yang ada sekarang ni. Kita akan duduk di bawah dia, tak lepas-lepas sampai bila-bila. Maka akhirnya dia akan panggil, okey, kita akan bagi Universal Basic Income, UBI. Apa Universal Basic Income ni? Universal Basic Income ni, setiap satu keluarga, kita akan bagi berdasarkan merit social credit. Merit social credit, kan, apa yang ada pada mereka. Kalau dia baik, dia tolong orang, dia dapatlah 3,000, kan, rentas. Bukan RM lah, tak jadi RM, jadi rentas. 3,000 ataupun SDR, unit dia bukan RM dah, bukan dolar dah, SDR ataupun rentas kalau Malaysia, MY. Rentas, kita bagi 3,000 rentas satu kepala, satu keluarga. Daripada 3,000 tu, kamu boleh beli roti, kan, boleh beli air, susu, boleh beli makanan, boleh beli pakaian, boleh beli apa semua. Kita bagi. Kamu tak payah apa-apa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya, kan, kamu kena kerja kuat lah, buat baik lah. Dan kemudian kamu bayarlah besok balik duit-duit itu kepada kami. Sementara itu, tanah kamu jadi cagaran kepada kami. Harta kamu jadi cagaran kepada kami. Tapi kamu duduklah. Tanah kamu duduklah. Harta kamu gunalah. Kamu guna semua macam biasa. Cumanya kami ni kan owner kepada dia. Kamu guna. Bila kamu boleh bayar besok, kamu bayar. Sampai mati tak boleh bayar. Social credit score. Ya, betul. Social credit score. Ini bila kita mula mensyirikkan Allah, Allah menghantar arus lagi. Akhirnya kita tak boleh keluar daripada mereka sampai mati jadi hamba kepada sistem jahiliah. Ini dasar sistem yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan lepaskan. Jadi sebab tu kita hari ni nak tahu. Inilah perkara yang paling dasar di dalam arus jahiliah yang ada pada hari ini, apabila kita menyimpang daripada dasar-dasar mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah maknanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengaku, menjadi saksi, membenarkan bahawa hanya Allah sahaja ilah kita. Al-Ahad, Al-Wahid, Al-Ahad. Dia sahaja yang esa. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kita hanya mengambil Islam. Islam sahaja, bukan sistem lain. Sistem Islam aja. Bermula daripada kita nak bangun pagi, pergi kerja, bunga makan, bersukan, kita belajar, kita buat apa sahaja, semua mesti sistem Islam. China dah mula dah, betul. Social credit score ni China dah mula dah. China dah mula. Jadi sinilah kita lihat. Kita lihat bagaimana, kan, arus yang pertama ialah arus yang menyebabkan kita ini mensyirikkan Allah. Sebab tu apa yang Rasulullah buat, Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dengar elok-elok. Ini baru jahiliah pertama ni. Jahiliah yang bodoh dalam ketuhanan, bodoh di dalam mentauhidkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Dan sesungguhnya kami membangkitkan, mengutuskan kepada seluruh ummah rasulan, para rasul. Apa tugas rasul ni? An ya'budullah wajtanibut taghut. Apa kata rasul? Rasul kata, kamu sembahlah Allah, kamu tauhidkanlah Allah, kamu ibadahlah pada Allah, wajtanibut taghut, dan kamu jauhkanlah taghut. Taghut ni siapa? Melampaui batas, syaitan. Sistem syaitan, sistem iblis, itu taghut.
Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Ini kita, Allah tegur kita. Allah tegur kita. Apa dia? Hendaklah kamu menyembah Allah, ani'budullah wajtanibut taghut, dan kamu jauhkan, kamu tinggalkan taghut, ni sistem syaitan. Faminhum man hadallah, di kalangan kamu itu ada yang menerima seruan Allah tadi, hidayah Allah. Ada di kalangan yang terima. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di kalangan kamu itu akan ada yang ditimpa pula kesesatan. Kenapa? Kerana tak ikut perintah Rasul. Maka apa Allah perintah? Oleh itu, fasiru fil ard, maka kamu pergilah, mengembaralah, tengoklah apa yang ada atas muka bumi ini. Fanzuru, kamu tengok sungguh-sungguh, kaifa kana akibatul mukazzibin, apa yang berlaku kepada umat-umat yang sebelum kamu ni, yang telah mendustakan rasul-rasulnya. Tengok Fir'aun, hebat macam mana pun, habis mati dia. Tengok Namrud, hebat macam mana pun, habis. Lut, kaum Lut yang tak ikut Nabi Lut, habis. Kan? Kita pergi ke Jordan. Tengok laut, apa nama dia? Laut Mati. Laut Mati ni perbuatan kaum Nabi Lut. Dia buat homoseksual. Kemudian Allah hukum mereka, dia angkat. Kemudian ditelangkupkan. Segala penyakit semua ditelangkupkan ke bawah. Atasnya sekarang ni ada laut, nama Laut Mati. Penuh dengan garam. Garam tu tak nak bagi dia punya bakteria ke apa tu naik ke atas. Garam tu membunuh dia. Kita pergi situ mandi seronok-seronok. Oi, lautnya, laut ni tak payah berenang, letak badan pun dah boleh terapung. Kita berseronok di situ. Lupa di bawah kita tu bangsa-bangsa Lut yang tak ikut kepada hidayah Allah. Telah diazab oleh Allah. Lupa. Kaum Sodom. Sodom. Jadi kita pergi pula ke Mesir, kita pergi ke Babylon, tengok kaum Namrud, Raja Namrud, macam itu juga. Habis. Fir'aun, habis. Tengok kan. Perhatikan orang yang tak ikut jejak seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ni, jahiliyah ni arus mensyirikkan Allah. Jadi kita akan berhadapan dengannya. Tak lama lagi kita akan berhadapan dengannya dengan lebih cepat lagi, iaitu one world religion. One world religion ni nak mensyirikkan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada masa lagi. Besok kita sambung nombor 2. Dia ada 4 arus ni. Arus pertama yang kita sebut hari ni, mensyirikkan Allah. Jahiliyah yang menjadi arus yang memakan iman, akidah, pemikiran yang mentauhidkan Allah tadi. Sehingga akhirnya kita hidup bersama dengan sistem yang tidak Islam. Dan kita redha dengan sistem yang tidak Islam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada arus ini. Jadi kita lihat akhir-akhir ini kan, one world religion. One world religion telah diketengahkan. Maka one world religion ni akan mengumandangkan kan, arus mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung apa dia jahiliyah, yang arus jahiliyah yang kedua, ketiga dan keempat. Kita akan sambung insya-Allah, Dan kita kena tengok balik sungguh-sungguh arus ni. Kalau tidak, kita akan dimakan oleh dukhan. Kita ingat, ya Allah, aku syukur, ya Allah, Engkau jadikan aku Islam. Engkau jadikan aku faham hadis-hadis Nabi. Subhanallahil malikul quddus, Rabbul Quddus. Kita kata dukhan datang dari rumah baca-baca. Rupanya kita syirikkan Allah tanpa sedar. Wa iyazbillah min zalik. Jadi pertolongan Allah tak bersama kita. Tak bersama kita. Doa kita Allah tidak mustajabkan. Permintaan kita Allah tidak kabulkan. Ibadah kita Allah tidak terima. Kenapa? Sebab syirik yang kita tak jaga tadi. Kita tak perasan, rupanya kita mensyirikkan Allah. Sebab tu kita kena mentauhidkan Allah. Kena belajar macam mana cara nak
menegakkan, mengisbatkan rukun-rukun syahadah. Mengisbatkan, membenarkan, menetapkan kan zat Allah, kan sifat-sifat dan nama Allah, mengisbatkan sifat dan nama Allah, mengisbatkan af'al Allah, perbuatan Allah, mengisbatkan ajaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham ni, barulah kita boleh kan keluar daripada arus mensyirikkan Allah yang ada ni. Sebab tu Ansar kita menekankan mentauhidkan Allah. Bukan sekadar kita duduk dalam tarbiyah aja. Oh, saya dah ada program, saya dah ada ceramah, saya selalu tengok FB, saya selalu buat benda-benda gini. Tidak, kita kena proses tarbiyah sungguh-sungguh. Perlu ada murabbi yang memimpin kita, mendidik kita. Perlu ada orang, ada mursyid yang boleh memberi cahaya, membawa cahaya kepada kita, menyedarkan kita, irsyadul mujtama', menyedarkan masyarakat berlaku dengan sebab adanya kekuatan tauhid, mentauhidkan Allah. Kita kena belajarlah balik. Sebab harus hari ni belajar sifat 20, belajar nama-nama Allah, kenal semula Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bukan jadi aula, jadi perkara yang utama. Yang menjadi utama hari ni, belajar macam mana nak dapat ekonomi, belajar macam mana jadi usahawan, belajar macam mana jadi petani moden, belajar macam mana nak hidup dengan baik. Itu yang kita jadi keutamaan. Mentauhidkan Allah belakang, tak belajar pun tak apa. Sedangkan arus yang ada pada hari ni, arus yang mensyirikkan Allah. Dan kita duduk dalam arus, kita tengah berenang ni, berenang, tenggelam, bangun sekejap, menapas, tenggelam. Tenggelam ni apa? Ni banyak benda-benda yang mensyirikkan Allah duduk dalam hidup kita. Kita ibadah tak kerana Allah. Emosi kita diikat bukan dengan iman. Pemikiran kita bukan diikat dengan Quran. Hidup kita tidak diikat dengan saksiah Islam. Tidak diikut dengan pembentukan tarbiyah yang tersusun, munazamah. Tidak ada. Yang ada hanyalah sekadar dengan ceramah-ceramah. Kita ingat cukup dah. Tak cukup. Dia kena ada amalan, pengisian. Kena ada pengisian, kena ada amalan. Kena berjumpa sekurang-kurang sekali jumpa. Sebab tu saya ajak jumpa. Mari kita jumpa. Bila ada program, mari kita datang jumpa. Berbincang sekurang-kurangnya kita dah berjumpa lah dengan orang soleh-soleh yang ramai ni. Banyak ni. Cari orang soleh-soleh sekitar kita ni. Yang siddiq, yang benar. Kerana kita duduk dalam arus yang mensyirikkan Allah. Arus yang menenggelamkan, mentauhidkan Allah. Yang tak kenal Allah. Sebab tu kita belajar jadi syirik, bekerja jadi syirik, beribadah jadi syirik, sampai beribadah jadi syirik. Kenapa? Arus syirik menguasai kita. Kita tak boleh keluar. Kenapa? Kita tak faham kita sedang diserang akidah. Jadi bila Dajjal datang, bila tenteranya datang, kita ingat kita dah bersama dengan Allah. Rupanya hati kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah tanpa sedar. Wa yazbillah min zalik. Ini satu perkara yang penting, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Satu perkara yang amat penting. Kita takut besok bila datanglah, kita kata Dajjal 3-4 tahun ke, wallahu alam lah bila nak sampai tu. Datang-datang kita masih mensyirikkan Allah. Kita tak bersihkan hati kita, akidah kita, pemikiran kita, tidak betul-betul mentauhidkan Allah. Kita masih menerima sistem manusia sebagai sistem hidup kita. Sedangkan sistem manusia itu adalah sistem yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nafikan ada kebaikan. Yang baik itulah hikmah yang hilang pada orang Islam. Tetapi asas kepada kebaikan yang ada di depan kita adalah mensyirikkan Allah. Sebab tu kita kena minta ke Allah. Minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita heran kenapalah anak-anak kita belajar Quran, anak-anak kita belajar hafal Quran, tapi tak jadi, tak ikut Allah. Rupanya ada syirik dalam diri anak-anak kita. Kenapalah anak kita tak jadi, tak boleh menghayati Quran, tak boleh menjadi orang yang soleh. Kenapalah kita sendiri tak boleh nak meningkat. Rupanya ada syirik banyak dalam hidup kita. Syirik ni yang kita kena kenal. Kerana dia akan menjadi, dialah arus. Kita ni ibarat buih yang tak ada apa-apa ni. Bila tidak ada akidah dan iman yang kuat, maka ketika itu kita ni buih yang boleh pecah anytime. Kita pecah. Sebab tu kita kena minta ke Allah.
Apa kita kena minta ke Allah? Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah hati aku ni hati yang bersih, yang beriman dengan iman yang sepenuhnya. Minta ke Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku supaya aku dapat mentauhidkan Kau, Ya Allah. Minta ke Allah. Nombor satu, minta ke Allah. Jangan minta pada manusia. Jangan minta pada manusia. Jangan minta pada ustaz. Jangan minta pada Allah. Ustaz ni kan, yang ada ni bolehlah sekadar asbab, tapi yang memberi sebab, musabbib itu Allah. Kita minta ke Allah. Allah yang bagi. Sebab tu ada di kalangan kita ni yang dah mengikut dah. Sebagian kita ikut dah. Saya ingat lagi ada di kalangan kita yang ikut tamrin mula-mula sama-sama. Kita belajar tentang apa ni, Pakatan Jahat. Kita belajar tentang mentauhidkan Allah. Tetapi Allah uji. Allah uji. Yang mengikut program ada yang kena sihir, ada yang saka, mengganggu, sakit. Allah uji sakit. Maka kita mencakap sakit itulah azab Allah. Sakit itulah membuktikan yang ajaran itu salah. Padahal bila kita berburuk sangka dengan orang yang saleh, berburuk sangka dengan Islam, berburuk sangka dengan Allah, Allah akan datangkan balak yang lebih besar. Apa balak yang lebih besar tu? Kita semakin jauh daripada Allah. Ini hukumannya. Maka kita mula rasa renggang, jauh daripada kebenaran Allah. Kita rasa jauh, rasa tak sedap. Sebab apa? Rupanya buruk sangka kita tu, buruk sangka kita tu menyebabkan Allah pisahkan kita dengan orang yang soleh. Sedih, kita sedih. Kita sedih, memang sedih. Kan? Tapi apabila kan, kita memilih untuk bersama dengan arus masyarakat yang mensyirikkan Allah, maka itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pilih, Jadi sebab itu kita minta ke Allah supaya Allah berikan kekuatan kepada kita, kebersihan kepada kita. Ya Allah, tunjukkanlah aku al-haq itu hak, yang batil itu batil. Minta Allah petunjuk supaya kita tidak tertinggal. Sebab makin lama makin dekat ni Dajjal nak keluar ni. Kalau Dajjal keluar kita masih mensyirikkan Allah, kita bimbang, tak survive kita, tak selamat kita daripada arus kesesatan. Tak selamat kita daripada arus kesesatan kalau kita masih ada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena tengok balik, insya-Allah. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Besok ada kuliah duha. Kuliah duha, insya-Allah mungkin saya sambung tajuk ni, tajuk jahiliyah. Arus jahiliyah. Saya akan sambung sikit lah. Mungkin nombor 2. Atau kalau sempat nombor 3 dan nombor 4. Kalau sempat lah. Saya tak sempat. Saya akan sambung besok pagi pukul 10 pagi. InsyaAllah. Saya ada kuliah duha di LPP, Menara LPP. InsyaAllah bersama sahabat-sahabat kita di sana. So insyaAllah kita akan sambung sikit lah tajuk ni malam ni. Jahiliyah, arus jahiliyah. Yang pertama ialah arus kejahilan, kebodohan dalam bertuhan, dalam ketuhanan. Yang kedua, kebodohan di dalam perilaku dan akhlak. Ini kita akan bincang besok insya-Allah. Macam mana kita dah jadi umat hari ni dah jauh. Wa ijazubillah min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad tammat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فواثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, antallah al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal du'ana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah esok pagi pukul 10 pagi ada kuliah duha, saya akan sambung tajuk ini insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.